Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga untuk mak dan ayah kita. Semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. So, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi kali ini, KSM nak bawakan anda semua kisah-kisah seram daripada pendengar Kisah Seram Malaysia ni. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Zali dan diharapkanlah saudara KSM dan pendengar-pendengar KSM ni semua berada di dalam keadaan baik-baik sahaja, insya-Allah, dan dilindungi dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang musibah dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa berbahagia di samping keluarga tersayang. Okey, kisah yang saya nak sampaikan kepada kali ini adalah kisah dia Penunggu Bukit Rongso. Baiklah, peristiwa ni berlaku tau semasa saya ni masih lagi menuntut ilmu perubatan Islam dekat Indonesia. Jadi menurut dia ni, masa ni saya ada sahabat lah dan keluarga angkat. Jadinya bila pesantren ataupun pondok pengajian tempat saya menuntut ni memberi cuti kepada semua pelajar-pelajar lebih kurang dalam 2 hari macam tu lah. Jadi ramailah pelajar-pelajar yang happy bila dapat cuti macam tu. Manakala saya pula buntu tau, cuti 2 hari ni. Apalah nak buat agaknya je. Katanya kalau nak balik Malaysia memang taklah 2 hari je, mana sempat nak balik Malaysia kan, buat penat je kata dia. Dan tiba-tiba bapa angkat saya call kata dia. Dan masa berbual dalam talian tu, bapa angkat saya ni cakap, Assalamualaikum, kata dia. Dan saya pun sambut lah, Waalaikumsalam ya. Ya, ayah sihat ke? Bapa saya angkat sambil sambut saya lah waktu tu. Ya, Alhamdulillah, ayah sihat, kata dia. Ayah nak tanya boleh tak? Ayah tanyalah. Boleh ya? Nak tanya apa? Dan ayah dengar mak kau cakap kau dapat cuti kan 2 hari. Bermula lusa ke? Macam tu. Betul ke? Betul ya, betul. Bukan abang seorang je, semua dapat cuti. Tapi masalahnya abang buntulah, cuti 2 hari, tak tahu nak pergi mana. Dan ayah saya pun cakap lagi, kalau macam tu kau datanglah rumah ayah. Kebetulan mak kau pun dah rindu sangat dah kat kau, kata ayah angkat saya. Malulah ayah. Ni kata saya pula yelah, anak ayah kan ramai yang perempuan, kata dia. Seganlah saya. Apa nak disegankan? Dia orang tu dah anggap kau tu macam abang dia orang dah. Jangan cakap banyak-banyak lah. Ayah tahu lusa nanti kau datang rumah ayah. Bawa baju kau lah semua sekali kan. Kebetulan ayah nak minta tolong sikit. Dan kau jangan tak datang pula, kata ayah lah macam tu lah. Dan tibanya hari cuti ni, saya pun ambil keputusan untuk gerak awal lah, takut nanti jam, kata dia. Dan sesampainya saya dekat rumah ayah saya ni, saya teruslah bagi salam. Assalamualaikum. Dan salam saya ni disambut oleh adik angkat perempuan saya lah. Adik angkat saya ni nampak saya excited dia. Berlari-lari dia pergi ke dapur panggil mak angkat saya. Mak, abang dah sampai ni, kata adik angkat saya macam tu lah Dan mak angkat saya bila pergi ke depan ni, tengok saya ada kat depan tu, terus menangis dia. Ya Allah, lamanya kau tak datang. Mak ingat kan kau dah lupakan mak, kata mak ni lah kan. Tak adalah, abang sibuk lah belajar. Mana Angah mak? Tak nampak pun dia. Dan terus mak angkat saya ni terus tunduk tau. Saya tanya, kenapa mak? Mana Angah? Waktu tu kan. Dan mak terus cakap lah dalam nada sedih waktu tu tau. Angah kau dah dibawa lagi orang. Kami puas dah cari-cari dia, tapi tak jumpa. Jadi waktu ni saya rasa macam hairan kejap tau. Macam manalah Angah ni boleh hilang. Sedangkan saya ni cukup tahu tau perangai Angah ni. Yang dia ni seorang yang cukup taat
pada ibu dan ayah. Dan dia ni seorang yang cukup jaga tingkah laku dia tau. Saya tak tanyalah, mak ni dah berapa lama Angah tak balik apa semua. Dan mak cakap waktu tu dah sebulan dah Angah hilang ni, tanpa saya tanya tau. Tanpa sebarang khabar berita daripada Angah. Tak ada telefon, tak ada apa pun. Dan sebab itulah ayah minta kau datang. Kot-kot kau boleh ikhtiarkan cari Angah kau ni. Dan saya cakap lah, InsyaAllah mak, InsyaAllah saya cuba. Tapi mak pula jangan putus berdoa pada Allah. Ni pesan saya lah Jadinya saya tanya pada mak ni, ayah mana pula? Dan mak cakap, ayah kau pergi kebun, kata dia. Kau naiklah dulu kan, mak buatkan air untuk kau. Dan tak lama lepas tu lah, ayah saya pun balik lah. Ayah angkat saya lah balik. Sampai je kat rumah saya ni, terus salam ayah. Dan ayah terus tanya, bila kau sampai? Kata ayah macam tu lah. Saya cakap baru je sampai. Dan ayah terus cakap, ayah sebenarnya panggil kau ni datang sini ada sebab. Sebab ada hajat. Dan saya terus cakap waktu tu, saya dah tahu dah, malam ni saya cuba usahakan. InsyaAllah, orang kata saya cuba cari petunjuk. Dan ayah dengan mak dengan adik semua ni jangan putus berdoa tau. Sekali lagi saya pesan pada diorang ni semua, jangan putus berdoa pada Allah. Ingat pada Allah supaya Angah kita ni insya-Allah kita boleh jumpa dengan selamat. Jadinya malam tu lah, selepas solat maghrib berjemaah, saya teruslah cakap dengan ayah ni, malam ni tidur kunci semua tingkap tau. Semua pintu kita kunci, jangan buka-buka. Nanti bila selesai solat isyak berjemaah tu, saya mintalah ayah saya duduk dekat ruang tamu tu sambil berzikir. Manakala saya pula baca ayat perubatan Islam tau, dekat tengah-tengah rumah tu. Dan lebih kurang lah dalam 30 minit macam tu, kita orang berzikir. Jadi saya dapat rasa ada aura yang tak baik tau, dah mula datang waktu tu. Dan waktu ni saya pergi dekat ayah, saya suruh dia kuatkan bacaan zikir tu. Dan bila saya nak melangkah balik ke tengah ruang tamu tu, tiba-tiba pintu dapur rumah ayah saya ni diketuk. Daripada pengamatan saya lah, yang ketuk tu bukan manusia tau, tetapi itu adalah iblis. Jadinya saya pun ambil beras pulut segenggam, saya baca beberapa potongan ayat suci Al-Quran dan saya baling ke arah pintu dapur rumah ayah saya waktu tu. Dan dengan tak semena-menanya, pokok pisang yang berada dekat belakang rumah tu meletup dan terbakar tau. Dan suara letupan tu diselang-selikan dengan jeritan, seperti suara jeritan lah. Jeritan daripada seorang wanita yang saya tak tahulah daripada mana arah datangnya suara tu. Dan selepas letupan tu saya mula dapat petunjuk tau, yang rupa-rupanya Angah dah disorok oleh satu makhluk Gondorowo. Dan kedudukan tempat di mana Angah ni disorokkan ialah tak jauh pun daripada rumah ni sebenarnya. Jadi saya dengan lafaz Bismillah, saya mulakan langkah. Saya ikut arah petunjuk tu dan rupanya Angah saya ni disorok betul-betul dekat celah bukit yang masyarakat kampung ni gelarkan. Bukit ni nama dia Bukit Longso tau. Jadinya bila saya dah jumpa Angah ni, saya tengok Angah waktu tu dalam keadaan macam ketakutan tau. Dan dia ni seperti tercari-cari jalan keluar daripada bukit tu. Jadinya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya tegur Angah waktu tu, Assalamualaikum Ngah, saya cakap macam tu. Dan Angah ni macam terperanjat tau. Bila dia tahu yang tegur dia tu adalah saya, dia terus rasa lega. Pergi kat saya waktu tu kan. Dan waktu ni saya cakap dengan Angah ni, cepat-cepat, kita kena balik cepat ni. Benda yang sorokkan kau ni dah dapat tahu akan kehadiran saya dekat sini waktu tu lah. Dan tak sampai 3 langkah saya cuba nak lari, saya disergah dengan satu lembaga yang besar tau. Dan saya arah Angah ni, Angah kau lari je terus, tinggalkan aku tak apa, biar aku settlekan dia ni. Dan saya waktu tu berhadapan dengan makhluk tu tau. Dan cerita ni saya tak ceritakan kat sini lah sebab saya teruskan dengan cerita je dah. Dan Alhamdulillah, pertarungan yang memakan masa hampir 1 jam tu tadi akhirnya selesai. Dan saya terus berjalan balik ke rumah bapa angkat saya ni. Dan bila saya sampai, saya tengok Angah tengah dipeluk erat oleh mak. Dan ayah pula terus peluk saya dia sambil ucapkan terima kasih berkali-kali. Dan saya terus pesan dekat Angah, kata dia, aku tak nak kau kawan dengan budak perempuan sebelah rumah tu lagi. Dia bukan orang yang baik.
Dan keesokan harinya, kecohlah satu kampung ni. Ada budak perempuan meninggal. Orang kampung jumpa mayat perempuan tu tergantung dekat pokok depan rumah dia tau. Dan waktu tu saya terus mengucap Astaghfirullahalazim, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalau mak nak tahu, saya cakap dengan mak angkat saya lah. Dia ni lah punca Angah kena sorok tempoh hari tu. Dan makhluk tu adalah khadamnya. Dan bila abang dah baca ayat untuk pulangkan khadam tu balik, makhluk tu tak puas hati. Dan sebab itulah makhluk tu marah. Dia tak dapat darah. Dan inilah akibatnya kalau kita menyekutukan Allah. Dan ini adalah kisah seram yang pertama. Kan ini adalah kisah daripada, sebentar saya cek balik semula Nanti kan salah lagi, minta maaf lah sebab hari tu KSM ada tersalah bacakan kisah ni. Patutnya daripada orang lain, tapi KSM kata daripada orang lain dan orang tu tegur KSM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kisah yang pertama ni Syahrul Zali Sekejap saya tengok Baiklah, yang kisah yang pertama ni daripada Cik Syahrul Zali. Terima kasih banyak-banyak Cik Syahrul Zali dan minta maaf atas kesilapan KSM pada hari itu. Baiklah, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua ni kata dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSM dan teman-teman seperjuangan yang gemarkan cerita-cerita seram ni. Okey, ini adalah Wakman. Ini adalah Wakman lagi dengan 3 kisah pendek, kata dia. Kali ini kisah dia tentang penampakan di waktu tengah hari. Siapa kata waktu tengah hari tak ada penampakan kan? Jadi ini adalah kisah daripada Wakman berkenaan dengan penampakan-penampakan yang dia pernah lalui. Kisah benar ini di waktu tengah hari. Baik, kita terus dengan kisah dia. Okey, cerita ni berlaku pada umur Wakman 11 tahun, 20 tahun dan 34 tahun. Dan kisah pertama ni terjadi sewaktu Wakman berumur 11 tahun lah. Dan pada masa tu adalah musim cuti sekolah. Dan sama juga waktu tu juga adalah musim layang-layang. Jadi penampakan berlaku tau bila layang-layang Wakman ni tersangkut dekat blok flat yang tidak berpenghuni tau. Jadinya bila Wakman pergi mengambil layang-layang ni dekat tingkat 4 tau, dan Wakman mula tau terdengar suara macam perempuan tengah ketawa tau. Dan setelah tu benda tu muncul tau dekat salah satu hujung unit yang kosong. Dan apa lagi, Wakman terus lari dan lompat daripada tingkat 2. Astaghfirullahalazim. Tak patah kaki ke Wakman. Dan ini berlaku sekitar tahun 1987 gitu. Baiklah, untuk kisah yang kedua daripada Wakman ni, kata dia, kisah ni terjadi semasa Wakman menjalani khidmat negara. Dan waktu itu terjadi semasa tengah hari tau, bila matahari ni betul-betul berada tegak dekat atas kepala tau. Yang nampak penampakan ni bukan Wakman saja, tetapi ada lagi 6 orang juga yang nampak sama-sama dengan Wakman. Jadi kita orang nampak ada susuk seorang wanita Cina muda yang lalu dekat belakang company line tau. Dan dia berjalan ke arah pokok kecil dan terus hilang. Dan kita semua ni pandang antara satu sama lain lah waktu. Tapi semua senyap je waktu tu. Dan kisah ni berlaku dekat Nisun Camp pada tahun 1998. Baiklah, untuk kisah yang ketiga lah. Kisah yang ketiga ni berlaku pada tahun 2009 tau. Dan kisah ni terjadi sewaktu Wakman menjalani program kerahan negara. Dan pada masa itu, Wakman dengan kawan-kawan Wakman ni ada latihan tentera lah di sebuah tempat di Kiat Hong ataupun Chua Chu Kang. Dan tempat tu sekarang ni dah tak ada lagi, kata Wakman. Waktu terjadi pada tengah hari lah. Dan bolehlah dikatakan yang nampak ni ramai yang nampak tau. Dan masa itu kita orang ni semua tengah berehat-rehat lah dan duduk menghala ke sebuah kamp tentera tau, yang sudah lama ditutup dan terbengkalai. Jadinya kita ternampak lah
Ada susuk seorang lelaki yang berada dekat tingkat 4 bangunan tu. Dan yang heran je, dia pakai baju tentera lama tau. Dan waktu tu semua orang yang berada dekat kawasan tu nampak tau dengan jelas. Termasuklah Lieutenant dan Kapten juga tau nampak. Dan salah seorang kapten yang nampak ni pesan pada kita orang semua, dah nampak, diam je, jangan kata apa-apa. Dan kita semua waktu tu rata-rata dah tahu dah yang kem tentera tu memang keras tau. Dan itu sajalah cerita-cerita seram daripada Wakman yang tentang penampakan yang berlaku pada waktu tengah hari. Dan ini adalah kisah yang kedua. So harap anda stay tune and enjoy. Kita ada lagi satu kisah yang ketiga. Yang kisah yang ketiga ni, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang ketiga ni kisah seram dan benar untuk KSM kata dia, daripada Acik Ros. Terima kasih Cik Ros. Okey, lokasinya terjadi dekat rumah je. Rumah Cik Ros ni dekat Bandar Enstad kata dia. Sekitar tahun 2000-an lah macam tu kan. Dan semasa tu Acik ni tinggal dekat rumah yang ketika tu masih lagi taman baru. Baru lagi rumah ni. Dan salah satu perumahan tu dekat Bandar Enstad tu, nama taman ni dirahsiakan lah Jadinya rumah yang Acik cakap tu, dalam cerita-cerita ke atas ni kata dia adalah kawasan belakang dia ni menghadap ke tebing. Turun ke kawasan seperti padang luas tau tu. Dan ada rumah-rumah kongsi pekerja Indonesia. Dan tidak jauh daripada belakang kawasan F1 lah kawasan penempatan tu dikatakan kawasan kampung hunian. Sejauh mana kebenarannya waktu tu hanya Allah je lah yang tahu. Kita tak tahu sebab kita tak nampak kan. Makna katanya, sebab dia dekat dengan kawasan perlumbaan Formula 1 tu kan. Jika ada perlumbaan kereta dia adakan, Acik boleh dengar lah dengan jelas bunyi bising kenderaan yang berlumba tu. Jadinya walaupun litar serta kereta ni tak dapat dilihat, orang kata masih lagi kita boleh dengar. Agak kuat juga bunyi kereta-kereta tu. Jadinya masuk rumah memang adalah makcik ada buat majlis tahlil dan bacaan Yasin. Tapi ni nak dijadikan cerita lah. Tetap ada beberapa perkara berlaku. Okey, dekat luar rumah, depan rumah Acik ni lah kata dia Cik Ros selalu akan kelihatan seorang wanita berkerudung kain batik tau. Yang macam kain batik zaman-zaman dulu-dulu lah. Duduk je dekat pondok yang terletak dekat padang pemain tu, di depan rumah dengan menundukkan wajahnya. Dan selalunya Acik akan terpandang lah jika Acik meninjau daripada tingkap depan yang menghala ke situ. Dan waktu tu Acik ni terbangun lah. Konon-kononnya nak pergi ke tandas dalam pukul 3 ataupun 4 pagi macam tu. Dan ini adalah yang pertama lah penampakan dekat rumah dia Dia boleh tahan juga seram. Okey, yang kedua pula kata dia dekat luar rumah tau. Ini dekat belakang rumah lah Sama juga tau. Masa tu dalam pukul 3 ke 4 pagi lah akan terdengar tau bunyi seperti ramai orang berjalan ke hulu ke hilir di laluan jalan kaki tu dekat belakang rumah. Macam-macam lah budak bermain hidup rendah macam tu lah. Dan orang-orang yang bercakap-cakap, tapi percakapan ataupun butiran yang dikatakan tu tak jelas, tak dapat nak Acik fahami tau. Jadinya bila ditinjau daripada tingkap dapur, tidak ada sesiapa pun dekat situ. Okey, untuk kisah yang ketiga pula kata dia dekat dalam rumah terjadi, tingkat atas. Okey, dekat tingkat atas ni biasanya akan terdengar seperti bunyi orang-orang bertukang, seolah-olah seperti membaiki rumah tau, setiap malam selepas pukul 12 tengah malam. Juga bunyi gayung macam ada orang mandi macam tu dekat bilik air tingkat atas tu. Yang pelik je sedangkan kat atas punya bilik air tu hanya ada shower pipe dan sinki saja. Tak ada kolah pun. Apatah lagi gayung dalam tu. Mana datang bunyi seperti orang mandi gunakan gayung tu kan. Okey, kisah yang empat ni dia terjadi dekat dalam rumah. Waktu ni dekat tangga lah, kawasan tangga. Dekat tangga ni biasanya akan kedengaran bunyi orang turun naik tangga tau. Setiap malam lepas pukul 12 tengah-tengah malam. Dan yang kelima,
Di dalam rumah kisah ni jadi, bilik dan ruang tamu. Biasanya kat sini akan nampak tahu kelibat wanita menggerbangkan rambut dia dan sekali-sekala dekat pintu bilik anak acik dekat tengah tu. Dan waktu ni anak acik ni ketika tu masih lagi bersekolah menengah lah. Dan jika acik menonton TV dekat ruang tamu, ekor mata acik ni selalu terpandang tahu seolah-olah kelibat orang turun daripada atas ke bawah dan hilang. Banyak kali jugalah kami ni ada panggil ustaz-ustaz, termasuklah salah seorang ni yang dikatakan daripada Darus Syifa untuk datang ke rumah untuk nak merawat, untuk nak pulihkan rumah tu lah. Tapi tidak berkesan kerana menurut mereka ni rumah tu terletak di laluan makhluk gaib tu. Jadinya memang susah nak alihkan, kata mereka lah, kata ustaz-ustaz yang nak merawat rumah cik ni lah. Okey, nombor 6 ni yang paling seram lah cik rasa, kata dia Yang 6 ni menyamar tau. Makhluk yang ada dekat rumah Acik ni dah pandai menyamar tau. Pada satu hari tu, Acik balik lah. Waktu tu dah malam jugalah. Bersama anak lah. Jadinya dekat depan rumah Acik ni, Acik boleh nampak tau. Seperti suami Acik ni tengah duduk dekat kursi kat beranda tu. Menghadap ke depan lah. Pandang ke depan lah maksudnya Dan tiba-tiba Acik teringat ketika itu suami Acik tu waktu tu tak ada. Waktu tu suami Acik ni dia pergi kursus tau seminggu. Dan tengok sekali lagi orang yang menyerupai suami Acik tadi dah hilang. Dan seram tu memanglah seram, kata dia. Tak berani tinggal rumah tu seorang-seorang, mesti nak kena ada berteman. Namun sebenarnya bertahun jugalah Acik tinggal kat situ, sehinggalah rumah tu dijual oleh suami Acik dalam tahun 2013 macam tu. Dan yang ketujuh ni, kata dia, dekat luar rumah ada satu rumah kosong kat situ lah. Rumah ni selang beberapa rumah dekat sebelah kiri rumah Cornelot lah. Dan ketika itu ada sebuah rumah yang masih kosong. Jadinya jika Acik balik kerja lewat lah dan lalu dekat depan rumah tu, Acik akan nampak perempuan ni tak ada wajah, berambut panjang dan seorang lelaki hitam berbulu yang jelas dilihat daripada kaca dinding ataupun kaca sliding door daripada luar tau. Jadinya yang peliknya rumah kosong tu tidak ada lampu tau sebenarnya, tapi seolah-olah terang. Acik ni duduk kat luar ni boleh nampak isi dalam rumah tu. Acik boleh nampak mereka berdiri menghadap ke depan. Bukan tak selalu sebenarnya Acik baca Yasin dan solat kat rumah, tapi mungkinlah Allah ni nak uji Acik waktu tu. Dan secara kebetulannya hanya Acik dengan mak Acik je yang nampak. Dan mak Acik ni pun datang sekali-sekala daripada kampung, yang boleh nampakkan makhluk ni, yang boleh rasa kehadiran benda-benda tu. Dan pengalaman ini Acik nak kongsi dan pesanan Acik, kata dia, bacalah sekurang-kurangnya Allahu Akbar jika dah tak boleh nak baca ayat kursi dalam keadaan panik ditakutkan oleh makhluk-makhluk gaib tu. Dan kalau lidah keluh tak boleh nak lafaz, sebut dalam hati je, kata Acik ni lah. Dan ini adalah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang pendengar daripada KSM ni sampaikan atau hantar pada KSM. Jadinya terima kasih kerana sudi mendengar kisah-kisah ini sampai habislah. Jadinya baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.